Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni saya nak buat untuk sahabat kita, teman-teman kita, Wabau Community. Jadi kat video ni saya atas permintaan saya akan terangkan ada dua perkara lah. Untuk aero yang poundage tinggi ni, ada dua benda yang kalau saya sendiri dan saya dah baca, saya lihat, kita ada dua perkara yang kita nak ni. Pertama sekali, yang pertama adalah spine. Kemudian yang kedua adalah berat lah. Okay, dua benda ni saya memang akan pastikan dahululah sebelum saya shoot apa ni aero tu. Dan ada satu lagi perkara, kita panggil nisbah lah. Nisbah di antara berat anak panah ni berbanding dengan kekuatan bow kita. Jadi nisbah ni kenapa kita perlu tahu? Nisbah ni nanti kita akan gunakan untuk pastikan yang aero yang kita, anak panah yang kita gunakan tidak terlalu ringan dan menyebabkan dry fire. So perkara tu adalah perkara yang ketiga adalah GPP lah dia panggil. Nombor satu, spine. Apakah spine ni? Spine ni adalah kelontoran lah. Kebolehan satu batang anak panah ni boleh melentur. Contohnya ada satu anak panah begini. Ada yang anak panah apabila dibengkokkan dia boleh melentur. Ada juga anak panah yang lagi lembut, dia akan jadi lenturan dia akan lagi banyak lah. Okay. Jadi untuk pastikan perkara ni ada kiraannya kan. Contohnya kiraan yang dibuat yang kebiasaannya standard kita boleh rujuk lah dekat internet, dan saya pun ada rujuk dekat internet. Lepas tu dia kira satu batang anak panah ni, ni anak panah, kemudian diletakkan di atas kata ada bucu lah kan, bucu. Okay. Jadi panjang di antara di sini adalah 28 inci ya. Okay. Jadi terpulang lah kalau anak panah carbon ni dia sekata lah kan. Okay, tadi kita jarak ni 28 inci lah. Jarak ni 28 inci. Jadi apabila jarak ni 28 inci, ini aero kita, aero carbon aero lah. Carbon aero ni bentuknya pastilah sekata kan. Sekata diameter dia. Kemudian kita letak. Kita letak, kemudian di tengah-tengah ni, kita letak pemberat lah, dan berat tu sebanyak 2 pound lah. Kita letak di tengah-tengah. So ni 28, jadi tengah-tengahnya berapa ni? 28 bagi 2, 14 kan? Ni untuk lebih detail boleh tuan-tuan boleh rujuk kepada ni lah, bahan bacaan apa semua. Okay, kemudian bila dah letak ni, kita letak 2 pound lah, 2 pound. Bila kita letak 2 pound, kita akan periksa, kita akan tengok anak panah ni akan melentur. Okay. Apabila dia melentur, jadi kita nak kira lah berapakah kelenturan dia tu. Bagaimana kita nak kira? Cara kita nak kira kelenturan ni adalah kita tengok daripada permulaan anak panah ni, kita tekan di sini, kemudian dia akan melentur sampai satu tahap. Okey, tahap. Jadi kalau saya besarkan ni lah, besarkan ni sini ya. Jadi asalnya anak panah itu sini, contohnya di sini. Ini kira kosong lah. Kemudian dia melentur di sini kan, bentuk
sampai di sini. Jadi ada gap ni. Kita akan ukur lah. Kita akan ukur gap ni. Jadi ukurnya bagaimana kan ukur dia? Okey. Ukurnya dia bergantung pada nisbah 1 inci. Kamu ambil pembaris. Okay. Jadi dia ada jarak ni lah 1 inci ni kan. 1 inci. 1 inci. 1, 2, 1 inci. Okey, daripada 1 inci ni sekejap lagi nanti saya tunjukkan praktikal tu. 1 inci ni, 1 inci. Ini jarak dia lah, katakan 1 inci jaraknya. Kemudian jarak 1 inci ni dibagi kepada 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 10. Jadi dia apabila kalau nak panah tu melentur, kelenturan dia sehingga 500 sehingga 5 senggat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 500 pine. Kalau 6, 600 pine. 7, 700 pine. Jadi kita mahu yang untuk anak panah yang paling tinggi ni, pertama saya nak, kalau saya akan ambil 250 pine ataupun 200 pine. Kalau Cabanero lah. Maknanya dia lagi keras lah. 250 di sini. Ini untuk Cabanero lah, 250. Maknanya kalau 150 lagi keras lah. Okey, jadi itu untuk spine. Jadi untuk 90 pound dan ke atas, ni observation saya, kalau 90 pound, so saya akan ambil spine 250 ataupun 250. Ini maknanya keras lah. Yang ni untuk Cabanero yang mana bentuknya sekata. So kalau Cabanero tu dipotong, kita nampak begini kan. Kemudian dia ada dia punya dia. Jadi ada ketebalan dia ketebalan dia. Jadi kalau spine tu lagi tinggi, maknanya thickness ni akan lagi tebal. Dia akan lagi tebal lah. Untuk 150. Okey. Ini untuk 250. Okey, dia lagi tebal. Jadi untuk Cabanero ni, kalau lagi spine lagi tinggi, lagi tebal lah. Secara tak langsung dia akan menambah berat. Itu satu. Okey, ini satu perkara spine. Jadi untuk arrow alami lah, arrow kayu atau sebagainya kan. Prinsipnya begitulah. Prinsipnya kamu dapatkan dia punya spine. Tetapi kebanyakan arrow yang daripada kayu ni, kadang-kadang ada arrow maker dia tidak menunjukkan spine, tetapi dia kontrol ataupun dia jaga memastikan spine dia tu keras, arrownya keras. Dia memastikan diameter arrow yang saya tengok ada 9 mm sehingga kepada 12 ataupun setengah inci. Lagi besar diameternya lagi keras lah. Tetapi pada yang masa sama, diameter yang keras ni menjadikan dia berat dan juga dan hilang dia punya, orang kata, flexibility lah, kelenturan lah. Okay, jadi untuk tu, okay, kalau kamu buat arrow kayu kan, jadi tadi kita dah belajar spine itu diukur dengan kita meletakkan berat kan, 2 pound. Jadi dia akan melentur. Jadi apa yang kita boleh keraskan perkara ni adalah dengan cara kita design, kita buat kita punya arrow dengan cara katakan kita buat 9 mm diameter. Kita dapat spine 250 katakan kan. Untuk kita buat dapat spine sama, kita boleh juga kalau kita tukar design dia maknanya macam ni, macam you change the design
daripada sini kecil, mungkin besar, kemudian kecil balik kan. Kecil, besar, kecil balik. Sebab apa? Sebab di tengah-tengah ni yang dikira spine, jadi kamu kuatkan ataupun besarkan di daerah yang tengah-tengah ni lah. Jadi dia akan jadi lagi keras lah. Ni untuk aerospine. Video ni macam panjang lah kalau saya nak ni. Saya okey, tapi saya nak send dekat WhatsApp, dia mungkin tak lepas. Saya tak tahu. Last time saya buat YouTube channel untuk supaya dapat sampaikan kepada Wabu community. Saya faham tak semua orang boleh faham perkara ni. Saya harap kepada mereka yang faham dan boleh sampaikan kepada mereka yang tidak faham, moga-moga orang yang mendengar tu lebih memahami lah. Jadi ni adalah asas. Ini bab spine lah. Saya stop dulu video ni kat sini, kemudian kita pergi ke berat pula.